Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita pada kali hari ini di Kompleks Pertanian di Ladang, Kompleks Pertanian Serdang. So kita hari ini kita akan berkongsi sedikit maklumat, sedikit info tentang cantuman cantuman di mana cantuman kita tengok sini, cantuman durian. Saya kenalkan diri saya dulu. Saya Abdul Azizur Rahim dari bahagian pembangunan industri tanaman Jabatan Pertanian Selangor, dan dibantu oleh Puan Aisyah, kita punya Jabatan Pertanian punya pencantum lah. So saya akan teruskan untuk hari ini adalah untuk cantuman mata tunas. So kita tahu sekarang durian ni ramai orang minat untuk tanam. So kita dari Jabatan Pertanian sangat bersuka hatilah untuk berkongsi ilmu tentang durian ni. So untuk cantuman mata tunas, sebelum kita nak buat cantuman, saya nak untuk pengetahuan tuan-tuan, tahu tak kenapa kita tak boleh tanam melalui biji? Maksudnya biji durian yang kita makan tu, kita tanam. Contohnya biji durian musangking kan, kita tanam. Tapi kenapa kita Jabatan Pertanian tak syorkan untuk tanam biji? Kita syorkan untuk cantuman. Secara asasnya, cantuman mata tunas, cantuman biji yang kita tanam tu, bila dia besar, pokok yang membesar tu, dia akan membesar dan dia tak akan ikut ciri-ciri induk. Contohnya kita tanam biji musangking ataupun duri hitam. Bila dia berbesar menjadi pokok besar, dia tak akan menjadi ciri-ciri induk. Mungkin dia akan berubah dari segi rasa, bentuk, warna. So kita nak macam musangking ataupun duri hitam, kita nak yang sebijinya. Maksudnya dari segi rasa, dari segi bentuk dan warna. So oleh itu kita kena buat cantuman. So cantuman ni ada beberapa lah. Contohnya mata tunas, baji, sanding. Tapi hari ini kita akan fokus kepada cantuman mata tunas. So kalau tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat tahu kenapa kita buat macam tu. Sebab kita nak ciri-ciri induk yang kita tanam tu sama dengan ciri-ciri induk. Musangking, durian hitam. So kita tak nak bila tanam biji tu dia jadi ciri induk yang lain. So tanpa membuang masa, saya akan teruskanlah untuk buat cantuman. Untuk membuat cantuman ni, kita ada dua perkara asas yang kita kena sediakan. Dua ni tuan. Pertama, peralatan cantuman. Kedua, bahan asas cantuman. So untuk yang peralatan cantuman, selalunya kita akan gunakan yang paling penting, pisau cantuman. Pisau perlulah tajam. Sketius, pita label. Ni pita cantuman. Ni label untuk kita label, dan pensel. Untuk label ni sangat penting tuan-tuan. Sebab kalau kita buat cantuman, kita takut tertukar kelon apa yang kita cantum kalau kita cantum banyak. Dan kita nanti kita cantum, kita nak tahu tarikh bila kita cantum sebab kita nak rekod. So pita label ni sangat penting tuan-tuan, jangan lupakan. So bila peralatan tu dah ada, yang keduanya kita akan sediakan untuk bahan asas cantuman. Bahan asas cantuman ada dua saja tuan-tuan, iaitu pokok penanti ni dengan kayu mata tunas. Untuk pokok penanti tuan-tuan, kita tengok sini, kita sediakan melalui biji lah. Maksudnya biji durian tu kita tanam. Dan kalau macam mana tuan-tuan nak tahu kita ni pokok ni dah sedia untuk cantuman? Selalunya kita tengok 3 atau 4 tingkat daun. Nampak ni? 1, 2, 3, 4. So maknanya dia dah ready lah untuk buat cantuman. Ataupun paling senang cerita, kita ambil 3 ataupun 4 bulan. So kalau kita 3-4 bulan tu, maksudnya dah bersedia lah untuk buat cantuman. Kita tengok batang yang sihat lah. Yang ni kita nampak batang yang sihat ni sesuai lah untuk buat cantuman. So yang keduanya mata tunas. Kayu mata tunas ni kita ambil macam ni. Dia warna je mesti hijau keperangan. Jangan ambil yang perang sangat. Kalau perang sangat selalunya dah tua. So susah nak menjadi. Yang paling penting kita kena ambil baka dari pokok yang rajin berbuah. Maksudnya kalau kita nak musangking, kita ambil pokok yang dah rajin berbuah. Sebabnya mata tunas ni akan menentukan induknya. Maksudnya kalau pokok tu rajin berbuah, insya-Allah induk mata tunas tu akan jadi pokok yang mudah berbuah lah. So pastikan kita ambil baka yang betul lah. Okey, seterusnya. Tapi kalau tuan-tuan, perempuan ada nak tanya, nak apa, just tulis di ruangan komen.
Okay, tuan-tuan puan-puan, so kita dah ada dua perkara ni kan. So dua perkara ni penting. Saya ulang balik sekali ya. Peralatan asas dengan bahan asas cantuman. Peralatan asas ada 5 kalau di sini. Sketcher, saya ulang balik semula ya. Pisau cantuman, label, pita cantuman dan pensel. Bahan asas mata tunas, kayu mata tunas dan pokok penanti. So kalau dah ada dua ni, bolehlah kita teruskan untuk terus mencantum. So Kak Aisyah ni kita punya pencantum dari Jabatan Pertanian memang kita punya pencantum. So pertamanya lepas kita buat, kita ambil mata tunas, kita nak buat kelaran di lilitan mata tunas tu. Sebelum buat kelaran, kita kena buang dulu daun-daun dia. Kita pastikan buang, tinggal yang atas sikit je. Kita bersihkan dulu, orang kata kita bersihkan dulu. Bersihkan dulu, potong sikit lagi ni. So selepas kita bersihkan ni, pucuk kita buang juga supaya kita tak nak dia naik. Dan kalau kita buat kelaran, kelaran selalunya kita buat 1/3 daripada lilitan batang. 1/3 dari lilitan batang. Dan so kita buat kelaran dan kita kopek buat seperti tertingkap. Lepas kita kopek, kita tutup balik. Kita tak nak lendir di pokok penanti di cambium ni kering. So kita tutup balik. Lepas ni kira dah ready lah, maksudnya pokok penanti ni dah ready. Sebenarnya untuk buat cantuman ni kita memerlukan lebih kurang paling maksimum 2 minit saja. Paling sesuai seminit. Sebab kita tak nak cambium untuk pokok penanti dan mata tunas ni lendir dia kering. Bila kering, peratus untuk menjadi sangat rendah. Sebab dia pelekatan tu agak susah. So bila kita nak berlendir, so kita kena buat dalam masa 2 minit ke bawah. Jangan lebih pada 2 minit. Tapi untuk pembelajaran hari ni, perkongsian hari ni, kita mesti lebih 2 minit kan. So untuk secara asasnya kita kena buat kurang daripada 2 minit. So ini dah ready. Kita tutup balik sini. Pastikan dia tak nak kering. So kita ambil untuk mata tunas. Dalam proses cantuman, untuk kelaran mata tunas ni adalah sangat penting. Ini yang menentukan peratus menjadi, peratus berjaya tak berjaya mata tunas ni. Kita buat macam ni. Kita kelar ke bawah dan kita potong. Pastikan tengok. Sebelum tu kita kena pastikan mata tunas ni kita tengok ada mata tunas yang macam kita nampak itu macam mata ketam. Yang tu mata yang terbaik lah kalau kita tengok tu. Lepas kita kelar, kita buang cambium dia, kayu dia. Kita tinggalkan kulit sahaja. Dan perkara paling penting lepas kita buang kayu tu, kita kena tengok dalam lubang mata tunas tu mesti ada biji seperti ke kacang. Ada. Tu yang menentukan peratus berjaya tak berjaya. Kalau tiada, selalunya memang tidak berjaya. So kita ke kacang ni dia ada biji warna putih kehijauan dalam tu. Contoh lagi satu kita buat. Pastikan nanti tu kita potong. Mata tunas ni nampak macam mata ketam tu. Ada mata tunas ada. Jadi kita kelar. Buang je punya kulit tu, kayu tu. Tengok dalam tu. Mungkin tuan-tuan dan perempuan dia kecil, memang tak berapa nampak. Tapi kalau kita nampak, dia ada macam biji kacang. Dia bulat kecil je. Tu pastikan, tu nombor satu, pastikan ada. Kalau ada biji kacang, kita boleh teruskan untuk mencantum. Kalau tak ada, kita cari mata tunas lain lah, kita buat lain. So kita buka tingkap ni. Okey, kita tarik, kita selitkan je. Selit daun yang berlebihan tu kita buang. Okey, macam ni selit. Sebab kita tarik ke bawah senang. Bila macam ni dia dah kukuh, dia dah jenis. Tapi akan pastikan lagi satu, mata tunas yang kita ambil ni mesti kecil lagi daripada lilitan pokok penanti. Jangan besar. Kalau besar takkan menjadi. So nampak ni lagi kecil kan daripada lilitan. So ni sesuai lah. So
So lepas tu kita masukkan dekat kat sini. So nampak dia dah. So lepas ni kita terus buat lilitan menggunakan pita cantuman. So kita stretch dulu, kita tarik dulu. So kita ikat dari bawah ke atas. Untuk mengikat dari bawah ke atas ni, untuk sebabnya untuk kita nak mengelakkan, kita buat cantuman, mengelakkan air hujan masuklah, kalau kita buat siraman ataupun air hujan. Dan perkara paling penting, pastikan mata tunas jangan dibalut. Kita tinggalkan mata tunas, kita biarkan dia terbuka. Tapi yang lain kita balut. So nampak itu, kita balut semua tapi mata tunas kita jangan balut. So kita lepas tu balut, kita ikat. Lagi satu tuan-tuan dan puan-puan, untuk buat cantuman ni, dari permukaan tanah polybag dengan tapak cantuman, dia orang selalu tanya sanyo lebih kurang 12 ke 15 cm ataupun 4 ke 5 inci daripada tapak permukaan tanah. 4 ke 5 inci ataupun 12 ke 15 cm, lebih kurang lah. So kita bolehlah bermula dari tapak itu, kita boleh cepat. So sekarang kita dah ikat. Kalau asasnya dah siap lah cantuman kita. Ni kita tengok, mata tunas pastikan terbuka, ikat dengan ketat, pastikan jangan bagi air masuk. So secara asalnya sudah siap lah. So, nampak macam senang kan tuan-tuan? Semua orang boleh buat, tapi nak menjadi tu insya-Allah. So yang ni kita kalau ikutkan dah siap lah. So kalau ada sebarang pertanyaan, soalan, bolehlah letak di ruangan komen, boleh tanya. Okay, lepas kita siap cantuman ni, jangan lupa tuan-tuan dan puan, kita kena labelkan. Label selalunya kita letak dua lah. Pertamanya, klon apa. Keduanya, tarikh bila kita buat. Tu dua tu penting lah. So yang kita buat hari ni adalah klon Raja Kunyit lah, Musang King D197. So untuk lepas kita buat, kita beralih kepada penjagaan. Penjagaan je, pastikan lepas kita buat cantuman, kita kena letakkan pokok cantuman kita di bawah rumah lindungan air hujan. So maksudnya jangan kena hujan lah. Dan di kawasan yang redup lah, jangan 100% kena cahaya matahari. So kita label D197 ataupun tarikh hari ni 22 Julai 2020. D197 adalah Raja Kunyit ataupun Musang King. Okay, so kita label. So dah siap lah. So, untuk kalau kita contoh kita penjagaan ni kan tak jadi, pokok penanti ni lebih kurang kita boleh buat 3 kali lah. Untuk jadikan pokok penanti, maksud tak jadi kita buat di permukaan lain lebih kurang 3 kali. So untuk penjagaan tadi, saya balik penjagaan, kita kena letak di tempat redup, jangan kena hujan. Dan dalam masa seminggu sebenarnya kita boleh tengok dah menjadi tak jadi. Dalam masa seminggu kita tengok, kalau batu tunas kita hitam, maksudnya tak menjadi. Kalau hijau, insya-Allah boleh berjadi lagi. So dalam masa 3 minggu ataupun 21 hari kita boleh buka pita cantuman. So kalau dia masih hijau, maksudnya dah menjadilah. Sebab pelekatan antara batu tunas dengan pokok menanti dia ambil masa lebih kurang 3 minggu, 21 hari. So lepas 21 hari kita boleh potong pita cantuman. Dan kalau hijau, masih hijau lagi, maksudnya sudah menjadi. So dan kalau tak menjadi, kita boleh buat lagi sekali dengan pokok ni. Dia lebih kurang 3 kali lah untuk satu pokok penanti. So kalau dah 21 hari kita buka, kalau jadi insya-Allah lah. So saya nak tunjukkan tuan-tuan dan puan-puan pokok stage, peringkat-peringkat pokok kalau dah menjadi. Yang ni kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, nampak? Ni tunas dia dah naik. Ni umur lebih kurang 30 hari
selepas cantuman. 1 bulan lah, lebih kurang 1 bulan. 1 bulan dia akan jadi macam ni. Lepas tu dah masa 60 hari ataupun 2 bulan, dia akan jadi macam ni. Dia akan naik 2 bulan. So bila lepas masa 2 bulan kita boleh potong ni. Potong sikit. Kita pastikan potong, jangan kita tak nak pokok penanti ni naik. Tetapi kita kena tinggalkan selai 2. So ni dah masa 60 hari dan masa 90 hari ataupun 9 bulan dia akan jadi macam tu. 3 bulan. 90 hari 3 bulan dia akan naik macam ni. So atas ni kita boleh potong semua pada 3 bulan. Sebab dia dah kuat. So untuk penanaman ladang selalunya cantuman daripada 8 ke 10 bulan kita boleh terus tanam ke ladang. Ataupun kita tengok 12 helai daun ke atas, 10 ke 12 helai daun ke atas. So bila kita tengok tu kita dah boleh terus tanam di ladang. Okey, terima kasih tuan-tuan. Saya berharap konsep ilmu ni dapat manfaat untuk semua, untuk semua orang, dan saya mengucapkan sekian terima kasih lah.